Allah ajak kita semua, saya dan kita semua, tak payah tengok muka orang. Nak nilai orang ni bukan tengok muka, oh boleh ikut, hak ni tak boleh ikut. Tengok akhlak, tengok ilmu yang disampaikan. Sebab zaman Nabi hidup, waktu Nabi hidup, ada satu orang dia masuk Islam. Zaman Nabi hidup ni ada satu orang dia masuk Islam, tapi tak pernah jumpa Nabi. Sahabat ke tak sahabat dia ni? Dengan Rasulullah dia sahabat ke tak? Jawapan dia tidak. Sebab dia tak pernah setentang mata dengan Nabi. Macam mana ustaz hidup zaman Nabi tapi tak jadi sahabat? Ada bila dia duduk jauh dan tak pernah mai jumpa Nabi. Contohnya dia duduk Yaman. Yaman ni jauh. Maka ada orang Islam waktu Nabi hidup di Madinah dulu ni, dia tak pernah pergi Madinah, tapi dia masuk Islam. Maka dia tak dapat pangkat sahabat, cumanya dia dapat pangkat tabi'in. Nabi kata ada orang sampai semua tak kenal, dan dia tak pernah jumpa aku, Nabi kata, tapi dia Islam. Penduduk bumi semua tak kenal dia. Orang kampung panggil dia gila, sewil, bahasa kita waya putih. Tetapi dia dikenali oleh seluruh penduduk langit. Luas langit ni, nak tahu luas langit, kita duduk dunia ni, nak tahu luas langit, Nabi beritahu. Ada satu hadis, Nabi kata luas langit, langit satu nak pi langit dua, makan masa perjalanan 500 tahun. Punya luah langit. Nabi kata manusia ni ada hak seorang ni, Nabi kata tujuh penduduk langit kenal dia. Banyaknya doa dia, zikir dia dan ibadat dia yang naik ke langit. Tuan-tuan, kita semayang tak sah, naik ke langit. Kita baca Quran petang tadi, naik ke langit. Allah terima, dia naik sampai ke langit 7. Kalau Allah tolak, dekat langit 1, kemudian dilempar ke bawah. Sebab tu siapa yang rajin ibadat, siapa yang ikhlas buat kebaikan, maka penduduk langit akan mengenali ibadat, doa dan zikir dia. Sebab tu waktu Nabi Yunus kena telan dengan ikan, ni cerita Quran bukan cerita dongeng. Nabi Yunus kena telan dengan ikan sebab dia merajuk dengan kaum dia. Kaum dia di Ninawa, Iraq. Manusia yang paling keras hati ketika tu atas muka bumi Allah. Paling samsing atas muka bumi ni, paling samsing Ninawa. Nabi Yunus kecil hati, dia berdakwah lama dah, akhirnya dia pun naik kapal. Akhirnya orang buang, Allah buat main ikan besar, telan. Bila telan, duduk dalam perut ikan, hidup. Duduk dalam perut ikan, gelap. Lepas tu ikan masuk pergi dasar laut, gelap. Di malam hari, gelap. Maka 3 lapis gelap. Walaupun 3 lapis gelap, Nabi Yunus tak berhenti zikir siang dan malam. Apa zikir dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aku salah ya Allah, Nabi Yunus kata. Bila zikir Nabi Yunus naik, kan saya abang tak sat, ibadat ni naik ke atas. Ibadat ke, benda baik kita buat ke, tutup lampu ke, susun selipar ke, buang sampah dalam tong sampah ke, apa saja benda baik, senyum ke orang ke, sedekah ke, semua naik ke atas dan malaikat kenal ibadat-ibadat ni. Bila Nabi Yunus berzikir dalam 3 lapis gelap, laut tuan-tuan, laut ni tuan-tuan masuk 20 meter tak nampak apa dah. Tasik itu tasik
Tasik Dayang Munting, saya jenis selam. Saya pun orang sungai. Kalau pergi Tasik Dayang Munting, saya tak pakai baju life jacket tu, saya selam terus masuk, dive ke bawah. Saya masuk 10 meter ya, bengang telinga, gelak gulita. 10 meter. Kalau 1 kilometer, laut ada sampai mencecah 40 kilometer. Tujuh lah 40, lautan Hindi apa semua tu 40 kilometer. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Nabi Yunus duk sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tuhan uji ni, uji duk di dasar laut. Kita nega tak laku tak mayang dah. Ish, duk fikir macam mana esok nak berniaga, nak pusing kot mana. Ya Allah, oi, hang ujilah kot lain. Tak semayang dah. Nuri tak semayang dah. Niaga tak laku apa, nuri tak semayang dah. Bila Nabi Yunus berzikir, zikir tu naik. Malaikat tengok zikir tu naik, zikir tu tembus, naik sampai langit 7. Malaikat kata sautun ma'ruf min makanin gharib. Suara zikir ini seluruh penduduk langit kenal, malaikat kata, tapi mai daripada satu tempat yang maha pelik. Pasal apa pelik? Nu mai manusia tapi zikir daripada bawah laut. Macam mana manusia ni? Malaikat hak duduk di langit tak tahu. Malaikat bukan tahu benda gaib. Malaikat kata sautun ma'ruf min makanin gharib. Malaikat kata zikir ini, suara ni sangat terkenal, tetapi datang daripada satu tempat yang maha pelik. Duk dalam perut ikan, duk di dasar laut, tapi orang. Malaikat duk fikir, amalan kita dia naik sampai ke atas. Maka ada satu orang manusia ni tak pernah berjumpa Nabi di Madinah, tapi penduduk langit semua kenal dia. Suara dia, ibadat dia, baca Quran dia, zikir dia, sedekah dia, semua malaikat kenal. Sampai Nabi pesan dekat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, lepas aku wafat nanti, cari satu orang, namanya Uwais ibn Amir Al-Qarani, seorang pemuda daripada Yaman. Pemuda daripada Yaman, tidak dikenali oleh penduduk bumi. Nabi kata dikenali oleh seluruh penduduk langit. Kalau dia berdoa, Allah tidak pernah menolak doanya. Oi, dahsyat lah. Nabi pesan kat Umar dengan Ali. Dua ni manusia yang Nabi jamin syurga. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni Nabi jamin syurga. Tapi Nabi pesan, wahai Umar, wahai Ali, cari dia ni. Hebat dia ni. Mai satu musim haji, Sayyidina Umar waktu tu, bismillah, kering tegak dia ni. Mikrofon ni dia tarik ni. Ya. Satu musim haji ni zaman bila pun satu dunia lah mai. Maka sampai satu musim haji, Sayyidina Umar pun ngumpul. Orang berimpun di Arafah taklah macam hari ni ramai, hari ni berjuta. Zaman tu mungkin tak sampai. Zaman tu mungkin ratus ribu. Sayyidina Umar panggil semua. Ni dia nak cari hak Nabi sebut ni. Siapa dia? Tuan-tuan bayang, sekiranya dia berdoa, Allah akan mengampunkan orang yang didoakan oleh dia. Sayyidina Umar panggil semua orang yang mai buat haji. Sayyidina Umar kata, siapa dia daripada Yaman, semua duduk lain pada Yaman boleh bersurai. Bukan halau lah, bersurai tu maksudnya nak bagi kosong. Semua pekat balik, geng Yaman saja tunggu. Sebab tu jaga-jaga no. Jaga-jaga apa nama ni dengan serangan puak-puak Wahabi ni. Puak Wahabi dia serang Habaib. Habaib ni Habib betul lah. Habib apa dalam TV, Habib apa? Abi Ali, Zainal Abidin kan. Habib ni daripada Yaman tuan-tuan. Depa ada sijil yang telah pun
orang kata apa, disahkan oleh ulama sanad, ulama nasab. Siapa dia? Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ahli keluarga Nabi lah, no? Jadi Habib ni, hak main Malaysia ni, kesemuanya ada nasab yang telah disahkan, memang ahli keluarga Rasulullah. Yang Wahabi kata Syiah tu. Sebab tu saya dengan Wahabi ni, dia melampau sikit Wahabi ni kan. Dia tuduh Habib ni Syiah dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Kita nak tuduh orang ni bahaya. Jadi cerita apa tau? Apa siapa pergi kot tu? Yaman. Cerita Yaman tu boleh pergi kot tu. Orang Yaman ni sebab ada banyak hadis sahih yang Nabi sebut tentang orang Yaman. Hadis pasal orang Yaman saja. Okey, dah. Kemudian Sayyidina Umar pun kata, siapa dia daripada Yaman duduk yang tempat lain, sila bangun. Pakat balik pergi buat kerja masing-masing lah, musim haji. Kemudian Sayyidina Umar kata, siapa dia daripada Murad, kabilah Murad, duduk. Siapa dia yang daripada kabilah lain, boleh bersurai. Maksudnya orang Yaman, kita kata siapa hak orang Kedah duduk, hak lain boleh mangkit. Orang Selangor, Perak pakat mangkit, pergilah. Sayyidina Umar dia nak perkecil ni. Kemudian Sayyidina Umar kata, siapa dia daripada Qaran. Qaran ni nama keluarga yang kecil lagi, besar, tapi keluarga tu macam kita, tok wan kita, anak tok dengan anak tok wan, lepas tu cucu apa semua, tu keluarga tu lah tu. Sayyidina Umar kata, siapa daripada Qaran duduk, yang lain boleh bangun, tinggal sikit dah. Pasal apa Sayyidina Umar kata Qaran? Sebab Qaran ni dia nama kepada keluarga Uwais bin Amir, hak Nabi puji ni. Maka semua pakat mangkit, tinggal berapa orang. Sayyidina Umar pun tanya, afikum Uwais? Sayyidina Umar kata, ni ada Uwais ke dalam ni? Uwais. Nama tu dahsyat, tapi jarang orang Malaysia buh. Dia duk geram nak bubuh apa nama, tak tahulah, Twinkle lah, nama Rikina lah, nama Diodari lah, berebut buh nama-nama bodoh ni. Dia tak tahu buh nama-nama ulama, buh nama-nama wali ni dia ada kesan. Satu hari dia ada kesan kat anak tu. Satu hari. Kalau kita asah dah, dia ada kesan. Nama-nama barakah ni. Tuan-tuan mana pernah dengar nama Uwais apa buh? Kampung ni ada Uwais. Nama Uwais. Alhamdulillah, nama anak abang. Uwais. Jarang. Sayyidina Umar tanya, afikum Uwais? Ada Uwais tak dalam ni? Ada seorang pakcik tua dalam tu, pakcik umur dah. Dia kata, Uwais bin Amir ke wahai Amirul Mukminin? Hang cari Uwais bin Amir ke? Sayyidina Umar kata, Uwais tu. Ish, dalam kabilah kami ni Uwais bin Amir ada wayah putih seorang. Ada di Arafah. Orang tua tu kata ada, tak berapa betul. Orang tua tu kata ada budak muda seorang, tak gila lah. Dia kata duk bela, dia jaga kami punya unta, kami bagi 15 dirham kat dia. Ada di Arafah. Satu kampung tak pandang dia. Dia tutup aurat, no? Bukan tak kata dia tutup aurat, tapi diam duk. Dia tak meleleh lah, dia luar penuh badan, duk buat dengan makan tumpah, tak ada. Baju lusuh tapi bersih. Tak cakap dengan orang, duk diam ya. Orang kata pun nangguk, orang tak kata pun nangguk. Tapi orang suruh buat kerja. Rupa-rupanya wali paling besar zaman tu. Allahu Rabbi. Wali nombor 1. Jaga-jaga nak kata kat orang. Jangan tengok muka. Kan? Jangan tengok muka, jangan tengok tak ada harta, jangan tengok tak ada pangkat, jangan tengok tak ada siapa kenal, jangan tengok AJK apa tak nak jadi dia tu. Tu dia. Jangan. Akhirnya Umar dengan Ali radhiyallahu anhuma pi ke Arafah. Mekah Arafah zaman hari ni lah, kalau bukan musim haji 10 minit lah. Kalau musim haji 8 jam. No, saya pun pernah kena dah. Kencing dalam botol tu. Duduk atas bas kan, tak dah 8 jam saya kena tu kan. Tak boleh niat. Nak boleh turun nak ni tang mana? Nak pergi tandas tang mana? Hak jalan kaki sampai dulu.
Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pi Arafah. Kan jauh mana? Pi Arafah. Sampai di Arafah nampak satu pokok, ada unta, banyak unta daripada Yaman. Satu budak muda duk jaga. Baju lusuh ya, subhanallah. Baju lusuh duk semayang. Bila pi Tok wali besar ni, depa kenal, sama-sama ni dia kenal. Bila pi Sayyidina Umar pun pi, Sayyidina Ali pun pi. Sayyidina Umar kata, Nabi beritahu tentang kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun minta doa, Sayyidina Umar minta doa, Sayyidina Uwais pun angkat tangan baca doa. Habislah, lepas tu sampai habislah cerita Sayyidina Uwais tu.